Awani 7.45 malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini tumpuan kami untuk malam ini. Lelaki maut ditembak di muka, badan dari jarak yang dekat. Adam Baba akui terima aduan unsur rasuah dalam perolehan berkaitan COVID-19. Dan asal hujan lebat, pasti banjir kilat. Sampai bila rakyat perlu hadap? Seorang lelaki maut ditembak dari jarak dekat ketika ingin masuk ke dalam kereta di Jalan Kampung Baru, Sungai Petani hari ini. Ketua Polis Kedah Komisioner Wan Hassan Wan Ahmad berkata, dalam kejadian jam 12.30 tengah hari itu, mangsa dikatakan baru selesai membungkus makanan dan menuju ke kereta apabila didatangi 4 lelaki yang menaiki 2 motosikal lalu melepaskan tembakan. Dua buah motosikal dan didaki oleh 4 lelaki yang pakai full face dan dengan jaket dan sebagainya yang telah melepaskan tembakan. Katanya suspek meninggalkan lokasi kejadian sebaik melihat mangsa rebah di tepi kereta. Hasil siasatan polis menemui 8 kelongsong peluru di tempat kejadian. Setakatnya kita jumpa 8 unsur. Di mana ya tembak di? Ada di badan dan juga di kawasan muka. Masa tembakan jarak dekat itu. Masa dia nak masuk di kereta dan dia orang pergi melepaskan tembakan. Kira-kira jarak berapa? Ingat dalam tak sampai 1 meter. Katanya mangsa berusia 36 tahun dan beralamat di Bidong. Semakan rekod mendapati, mangsa seorang individu dikehendaki mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA kerana dipercayai terbabit dalam kumpulan kongsi gelap dan pengedaran dadah. Wan Hassan berkata, polis sedang meneliti rakaman CCTV di premis berhampiran selain mendapatkan keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mayat dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat. Pasangan suami isteri didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh pada Rabu atas tuduhan secara bersama membunuh anak saudaranya 2 minggu lalu. Kedua-dua tertuduh Zainuddin Noh dan isterinya Nur Hazliana Azrin Abdul Hamid mengangguk faham selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Magistrate Jessica Daimis. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Menurut kertas pertuduhan, kedua-dua mereka didakwa membunuh anak saudara perempuan mereka yang berusia 8 tahun di sebuah rumah di Jalan Desa Pengkalan Bandaraya, Lahad Ipoh antara jam 10 malam 13 Mei hingga 7 pagi 14 Mei lalu. Mereka dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan, dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Tiada jaminan ditawarkan berikutan tertuduh telah didakwa di bawah Seksyen 302 kerana membunuh. Mahkamah kemudiannya menetapkan 30 Jun depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sementara itu di Mahkamah Session Ipoh pula, pasangan peniaga kecil itu mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan secara bersama melakukan penganiayaan terhadap adik lelaki si mati yang berusia 7 tahun sehingga menyebabkan mengalami kecederaan fizikal. Kedua-dua pertuduhan itu didakwa dilakukan pada jam 1.30 petang dan 10.30 malam 13 Mei lalu di alamat yang sama. Mereka didakwa di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Tiada jaminan ditawarkan kerana pasangan itu telah terlebih dahulu didakwa di Mahkamah Magistrate di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Mahkamah turut menetapkan 30 Jun depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Polis menerima 4 laporan kes cabul kanak-kanak membabitkan seorang jurulatih wushu yang ditahan selepas disyaki melakukan amang seksual ke atas atlet kendaliannya. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur SAC Habibi Majinji berkata polis menerima 2 laporan masing-masing di Kuala Lumpur dan di Selangor. Di Kuala Lumpur, polis menerima laporan daripada 2 mangsa perempuan berusia 12 dan 13 tahun yang mendakwa dicabul jurulatih tersebut di sebuah akademi di Ceras. So, kejadian ini bermula daripada awal bulan 4 lagi, yang mana mangsa sebelum ini hanya mendiamkan diri sebab ketakutan. Jadi apabila mangsa memaklumkan kepada pihak ibu bapa dia, baru ibu bapa dia buat laporan polis.
Saya difahamkan di Selangor ada 2 kes dan keseluruhan kes melibatkan kontingen Selangor dan Kuala Lumpur ada 4 kes. Jadi pada 23 hari bulan, suspek jurulatih busuk tersebut telah ditangkap dan diambil reman. Kita dapat reman sehingga 26 hari bulan. Suspek sebelum ini ditahan di rumahnya di Taman Kajang Mewah, Selangor pada 11 Mei. Siasatan awal mendapati, modus operandi suspek adalah mengajak mangsa keluar bersiar-siar menaiki keretanya sebelum melakukan amang seksual terhadap mereka di dalam kereta. Habibie berkata kertas kes berkenaan hampir selesai dan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya pada Rabu. Satu sindiket yang aktif memperdaya golongan pencari kerja dengan menawarkan gaji lumayan untuk menjadi skamer berjaya dikesan di Johor. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat berkata jenayah itu berjaya dihidu selepas pihaknya menerima laporan daripada mangsa yang mendakwa menghadiri temu duga dikendalikan sindiket berkenaan di sekitar Johor baru-baru ini. Katanya 5 individu ditahan pada awal minggu ini untuk membantu siasatan. Sekarang ni di negara kita sendiri pun ada sindiket yang memberi peluang pekerjaan dan bila dah panggil interview dan sebagainya diterima bekerja dan dibawa ke satu tempat untuk jadi scammer. Dia tak boleh lari. Ini dalam tindakan kita. Beliau berkata demikian pada program pencegahan jenayah dan bual bicara Ketua Polis Johor bersama pengusaha kilang serta wakil komuniti daerah Sri Alam di Pasir Gudang pada Rabu. Untuk rekod, sebanyak 1,242 kes penipuan pelbagai jenis dicatatkan di negeri itu sejak Januari hingga Selasa lepas dengan jumlah kerugian lebih 139 juta ringgit. Tambahnya, majoriti kes yang dilaporkan menggunakan platform media dan panggilan telefon sebagai modus operandi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Tokyo pada Rabu ketika kedua pemimpin berkenaan berada di ibu negara Jepun itu bagi menghadiri persidangan ke-27 Nikkei Future of Asia. Kedua-dua pemimpin berkenaan berbincang dalam suasana santai di hotel penginapan mereka dengan antara perkara disentuh adalah mengenai sesi pemukiman pemimpin Malaysia dan Singapura. Perdana Menteri memberitahu Singapura akan menjadi tuan rumah pemukiman pada tahun ini. Katanya antara tarikh yang dicadangkan untuk pemukiman itu berlangsung adalah akhir September atau awal Oktober. Ismail Sabri dan Hsien Loong dijadual menyampaikan ucap tama pada persidangan Nikkei bersama-sama beberapa ketua negara yang lain pada sesi pagi Khamis. Mengenai persiapan beliau sempena persidangan itu, Ismail Sabri berkata ucapannya akan diperincikan bagi membolehkan beliau membawa suara Malaysia pada persidangan berprestij itu. Persidangan Nikkei yang diadakan sejak 1995 adalah perhimpunan tahunan pemimpin politik dan ekonomi serta ketua industri dari rantau Asia Pasifik. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba mengakui pernah menerima sendiri aduan berhubung dakwaan berlaku isu rasuah dan penyelewengan perolehan berkaitan COVID-19. Menurut beliau, perkara itu berlaku di peringkat pentadbiran. Dr. Adham berkata sewaktu keadaan pandemik, banyak proses pemerolehan tidak melalui prosedur biasa dan terdapat kekeliruan dalam melaksanakan perkara itu. Sehubungan itu, beliau sedia memberikan kerjasama kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, berkaitan perkara berkenaan. Pada Selasa, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata, pihaknya sedang menjalankan siasatan terhadap perolehan berkaitan COVID-19 melibatkan rasuah dan penyelewengan, selain turut melihat kepada penyalahgunaan kuasa. Sementara itu, mengulas memorandum persefahaman di antara National Institute of Biotechnology Malaysia, Solution Biologics Sendirian Berhad dan CanSino Biologics Incorporated, Dr. Adham yang merupakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menjelaskan ia memberi tumpuan kepada penyelidikan pembangunan vaksin. Ini merupakan satu langkah yang sangat efektif dalam kita meneruskan agenda pembangunan vaksin negara sebagai salah satu langkah persediaan untuk berhadapan dengan wabak-wabak kes yang berkaitan dengan penyakit berjangkit. Beliau turut menjelaskan menerusi MOU ini, pertukaran kepakaran dapat dilaksanakan dalam usaha untuk pembangunan vaksin sendiri seperti yang disasarkan pada 2030.
Punca kematian 20 ekor kucing di sekitar pantai Bukit Keluang pada awal Mac lalu adalah disebabkan jangkitan parvovirus. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina JPB Terengganu, Dr. Anun Man berkata, ia dikenal pasti melalui ujian makmal yang dilakukan terhadap sampel bangkai kucing yang diambil. Menurutnya, tiada sebarang unsur racun ditemui dalam hasil ujian yang dilakukan oleh JPV dan juga Jabatan Kimia. Kita telah pun menerima kedua-dua keputusan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina dan juga daripada Jabatan Kimia. So far, dari Jabatan Kimia, daripada beberapa senarai racun yang kita uji, memang tiada positif terhadap racun tersebut. Dan daripada kita rule out daripada keputusan diagnostik yang kita hantar, sebab kita hantar dua daripada untuk diagnos penyakit apa, kemungkinan penyakit dan juga racun. Daripada diagnostik yang kita buat, memang ada ternakan dijangkiti dengan parvovirus. Maksudnya kucing-kucing tu telah dijangkiti. Ada beberapa sampel dan disahkan positif penyakit parvovirus. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di pejabatnya di Kuala Terengganu pada Rabu. Jelas Dr. Anun, antara punca jangkitan penyakit tersebut adalah disebabkan haiwan itu tidak divaksin. Pada 6 Mac lalu, media melaporkan bangkai 20 ekor kucing ditemui bergelimpangan di pantai Bukit Keluang yang disyaki diracun. Anak ketiga pasangan panda gergasi dari China, Xing Xing dan Liang Liang, dinamakan sebagai Sheng Yi selepas hampir setahun dilahirkan. Nama tersebut diumumkan oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pada satu majlis di Pusat Konservasi Panda Gergasi Zoo Negara pagi Rabu yang turut dihadiri oleh Duta Besar China ke Malaysia, Aoyang Eugene. Nama yang diberikan kepada anak panda itu membawa maksud keamanan dan persahabatan. Malaysia katanya berharap dengan kelahiran Shen Yi juga mampu mengeratkan lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan juga China. Perjanjian kerjasama antarabangsa konservasi panda gergasi di antara Malaysia dan China melalui Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar China CWCA dimeterai untuk tempoh 10 tahun bermula 2014. Sebelum ini, pasangan panda gergasi itu juga pernah melahirkan dua lagi anak, iaitu Nuan Nuan pada 2015 dan Yi Yi pada 2018. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini segmen Sinar Awani dan ini antara tumpuan kami untuk malam ini. Rakyat dah penat. Asal hujan lebat, pasti banjir kilat. Apa tindakan kerajaan? Inflasi makanan dijangka terus meningkat dalam waktu terdekat. Malaysia tubuh C4IR, pemangkin pertumbuhan ekonomi, pemulihan pasca pandemik. Dua tumpuan besar, isu air dan kesihatan awam disaksikan di World Economic Forum WEF Davos. Malaysia tidak terkecuali daripada kedua-dua isu ini kerana ia adalah satu cabaran global. Dan hari ini beberapa sesi berkaitan berlangsung dan editor Niaga Awani Najib Arif mengikuti rapat isu ini. Najib masih berlatar belakangkan pemandangan yang indah. Itu yang kita nak tahu, apa agaknya isu-isu yang berbangkit pada hari ini kerana Najib berjaya ataupun masuk ataupun mengikuti rapat isu-isu yang di sana. Najib. Baik, Jasmine, latar belakang ini indah. Ini adalah berhadapan dengan Media Village, tempat perkumpulan rakan-rakan media antarabangsa masuk Islamwani. Di belakang saya sebenarnya, ini terlebih dahulu, di belakang saya ini adalah Kongres. Ini adalah Kongres utama, tempat berlangsungnya segala perdebatan, diskusi, dialog yang disusun melibatkan pelbagai topik. Dan antara topik yang menjadi tumpuan pada hari ini sudah pasti adalah isu berkaitan dengan isu air dan juga isu kesihatan awam. Baik, isu air terlebih dahulu. Mengapa keadaan ini penting dibincangkan di WEF Davos 2022? Kerana pertama sekali, dalam satu sesi yang saya dengarkan pada pagi tadi, antara ahli panel menyebutkan bahawa tahap kepentingan air dan juga kesaling hubungannya dengan kelestarian yang kita ingin capai, iaitu melihat kepada contoh yang diberikan. Pertama sekali, contohnya adalah untuk menghasilkan 1 liter susu sebagai contoh.
keseluruhan proses itu memerlukan 600 liter air. Bukan itu sahaja, kalau kita melihat usaha kelestarian kenderaan yang menggunakan elektrik sebagai contoh dan juga bateri untuk menghasilkan lithium. Untuk bateri kenderaan elektrik sebagai contoh memerlukan 2 juta liter air untuk 1 kilo lithium. Itulah betapa besarnya peranan air dan ia saling berhubung dengan usaha kelestarian yang dijalankan di peringkat antarabangsa dan juga global. Dan ini bermakna kelestarian ini tidak boleh tidak hanya bersifat begitu rapat sekali dengan sumber air dan juga pengurusan air yang lebih baik, dan juga sudah pasti approach dan juga langkah kita harus bersifat terangkum melihat kepada semua aspek dan juga pihak yang terlibat. Salah seorang panel dalam sesi tersebut berkaitan dengan pengurusan air ini iaitu yang merupakan Menteri Kanan Singapura Tharman Shanmugaratnam, dan juga beliau dalam sesi tersebut mengatakan bahawa di peringkat global negara serata dunia memerlukan penyelesaian yang tuntas, konkret dan praktikal dalam pengurusan air. Itu yang paling penting sekali, dan kuncinya adalah soal governance, tadbir urus di setiap peringkat, bukan sahaja di peringkat kerajaan, malah di peringkat kerajaan tempatan, corporate dan pemimpin masyarakat sivil sebagai contoh. Ini memerlukan kerjasama yang erat, dan juga beliau memberikan contoh bahawa negara berpendapatan rendah dan juga negara sederhana sebagai contoh memerlukan sekurang-kurangnya $300 bilion setiap tahun untuk membawa inovasi pengurusan air. Ini bukan inovasi baru, inovasi yang sudah sedia ada untuk mewujudkan skala dalam inovasi tersebut. 300 bilion, ini adalah angka yang besar dan juga pelaburan ini harus dipertingkatkan. Saya nak anda semua dengar sedikit apa yang diperkatakan oleh beliau. And to do that, we need governance changes at every level. This is not the responsibility of a water official or water ministry. It is a whole of government responsibility. In Singapore, not that I want to dwell on my own country's experience, every quarter, the entire cabinet gets a report on water. It's not the responsibility of just the ministry in charge of the environment. The entire cabinet gets a report on water, and the Prime Minister, starting from our first Prime Minister, takes deep interest in it, and there's an exchange on the report, the latest metrics, what's happening here, how do we solve the latest problem. It's a whole of government approach. We were vulnerable, like the Dutch were historically. And necessity is not just the mother of invention, but the mother of governance, of solution-oriented, whole-of-government governance. Najib. Okey, bukan itu saja. Kalau bercakap soal air ini, di Malaysia ada cabaran mereka sendiri. Kalau headline yang Jasmine bacakan sebentar tadi berkaitan dengan banjir, ini juga soalan yang saya ajukan kepada pengarah eksekutif UN Habitat, Datuk Seri Maimunah, berkaitan dengan banjir. Bagaimana Malaysia boleh selesaikan isu ini? Ini juga isu air, soal bagaimana kita menguruskan bekalan air yang kita dapat dari segi sumber tropika kita. Ini jawapan beliau. Banjir ini baru tadi pun kita bincangkan tentang banjir. Kita melihat kepada konsep nature-based solution. Ya, nature-based. Balik kepada alam semula jadi. Kita dah ada dah ini. Tetapi apabila banyak pemajuan-pemajuan yang dimajukan, contohnya di Malaysia, bila ada sungai ditutup. Kalau kita di Seoul, sungai itu ada flyover, dia robohkan, dia gali balik sungai itu. Untuk dia punya estetik dan sebagainya. Kita ada sungai yang meander, kita pergi tutup. Jadikan dia concrete drain, pergi ke ni, and then at the same time kita telah pun jeli merubah semula jadi. So saya ingin mencadangkan kita perlu balik kepada alam semula jadi. Sebelum saya faham kata-kata contohnya macam mana Kuala Lumpur dengan Penang nak balik-balik kepada alam semula jadi, ada teknologi yang membawa kita kepada nature-based solution. Contohnya, kalau ada sungai, kita upgrade dia punya sungai. Dan kita juga lihat daripada reka bentuk bandar. Sekarang ni dia kata Urban Heat Island dan juga Sponge City. Sponge City ni contohnya yang di mana di reka bentuk bandar ada kawasan-kawasan lapang yang boleh menyerap air hujan yang berlebihan. Ini juga boleh, bila menyerap air hujan berlebihan, boleh juga dia mengurangkan banjir. Di same time, kita boleh dilihat dari segi takungan.
Okey, Jasmine, bukan sahaja isu air dibincangkan di sini. Isu penjagaan kesihatan sudah pastilah menjadi tumpuan kerana 2 tahun tidak berlangsungnya WEF, kali ini berlangsung secara bersemuka, sudah pasti isu ini dibawa. Saya dan juga kru sempat bertemu dengan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin di sini dan juga dalam temuan eksklusif. Salah satu perkara yang menarik disentuh oleh YB Khairy iaitu berkaitan dengan langkah kita bergerak ke hadapan untuk mewujudkan penjagaan kesihatan yang future proof kali masa depan dan juga yang lebih berdaya tahan, dan pada masa yang sama ada salah satu perkara yang sangat menarik diumumkan oleh YB Khairy sendiri. Ini berkaitan dengan penyakit tidak berjangkit bergerak ke hadapan. Apakah perancangan KKM? Kita dengarkan. So itu lepas kita bukan nak kata kita menang, tetapi kita dah sampai keadaan yang stabil dengan COVID ni. Tumpuan Kementerian Kesihatan balik kepada isu kesihatan awam utama, iaitu penyakit tidak berjangkit. Sebab itu selepas saya balik nanti saya akan melancarkan inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, supaya mereka yang berusia 40 tahun ke atas yang belum pernah buat saringan kesihatan dapat melaksanakan saringan percuma di bawah program KKM, Perkeso, macam-macam program yang kita ada, supaya at least ada baseline. Saya suka apa yang Najib kata tadi. Dulu kita tak tahu langsung tentang COVID. Sekarang kita dah belajar macam mana how to live with COVID. Maknanya kita dah ada kesedaran tentang kesihatan. So why not kita ada kesedaran tentang kesihatan kita yang tidak ada kaitan dengan COVID, blood sugar level kita, blood pressure kita dan sebagainya, supaya langkah pertama ke arah kesihatan yang lebih baik. Okey, Jasmine, itu antara dua topik utama yang dibincangkan. Tetapi hari ini juga salah satu topik yang cukup penting juga dibincangkan di sini berkaitan dengan inflasi. Kita juga ada berita tentang inflasi. Kali ini kita melihat di peringkat global kerana ini cabaran global. Banyak negara yang berdepan dengan inflasi yang begitu tinggi, 12%, 8.3% dan sebagainya. Malaysia secara keseluruhan masih lagi 2.3%. Cuma inflasi makanan kita tinggi di atas 4%. Ini juga insya-Allah kalau berpeluang sebentar saja lagi selepas sesi YB Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul, kita akan tanyakan reaksi segera untuk melihat kepada data ini dan apakah yang boleh kita jangkakan langkah daripada pihak kerajaan, pihak Kementerian Kewangan juga, dan bagaimana untuk kita melihat juga pakar kita juga, pakar strategi iaitu Saudara Amir Farid juga menghadiri sesi inflasi itu. Kita akan tanyakan apakah antara solusi yang dibentangkan supaya kita faham mungkin ada aplikasi yang boleh kita laksanakan di peringkat tempatan. Saya akan terus membawakan masa ke masa dan juga di extra1.com. Kembali semula kepada Jasmine di studio. Jasmine. Terima kasih Najib. Itu dia tadi editor Niaga Awani Najib Aruf yang berada di Davos, Switzerland, membawakan kita laporan-laporan terkini dari Davos, Switzerland. Kita beralih kepada laporan seterusnya di mana Malaysia menubuhkan Pusat Revolusi Perindustrian keempat atau C4IR, sebuah pusat bebas di bawah Forum Ekonomi Dunia WEF yang akan dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada separuh kedua tahun ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata penubuhan pusat itu yang juga pertama di Asia Tenggara menunjukkan komitmen kerajaan ke arah mengutamakan teknologi sebagai pemangkin utama pertumbuhan ekonomi dan juga pemulihan pasca pandemik. Menurut beliau, ia juga adalah untuk menyokong pencapaian wawasan menyeluruh Malaysia di bawah dasar 4IR yang dilancarkan pada 2021 dan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. C4IR akan diuruskan Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri dengan program yang akan dirangka dan dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Kewangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Tambah Tengku Zafrul, kerjasama antara kementerian bagi memastikan kejayaan C4IR sebagai platform untuk pemindahan teknologi serta membangunkan kapasiti tempatan secepat mungkin. Jelasnya, mereka yang akan menerima manfaat dalam agenda 4IR Malaysia termasuk golongan belia, perusahaan sosial, sektor perniagaan dan sektor awam. Tambahnya, penubuhan pusat itu dijangka membantu mempercepatkan penggunaan teknologi yang akan menjamin pertumbuhan yang lebih saksama, inklusif dan mampan untuk Malaysia apabila ekonomi pulih daripada pandemik COVID-19.
Inflasi makanan di Malaysia dijangka terus meningkat dalam jangka waktu terdekat berikutan tekanan harga pasaran komoditi global dan juga isu pasca COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata ia merupakan isu sejagat tetapi Malaysia sedang berusaha mengawalnya menerusi pengenalan pelbagai jenis subsidi. Getting worse. Ini berlaku ayam umpamanya masalah bekalan dan juga harga ya, tindakan PM sudah buat pengumuman ya. Dan seperti saya sebut kita alhamdulillah di Malaysia ni inflasi kita rendah pada negara ini kerana banyak subsidi. Yang petrol ni kesan cukup besar. Petrol ya, tapi transport, makanan dan petrol. Apabila harga petrol ni 205 bagi RON 97, RON 95, 205, 215 bagi diesel, banyak bantu pengguna. LPG ya masih disubsidi. Kita cuma bayar 50%, 50% 50% saja, separuh 50% dibayar oleh kerajaan cooking gas ya. Jadi inilah yang menyebabkan inflasi kita terkawal ya. Kerajaan banyak membantu. Mustafa ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Rabu. Katanya isu inflasi makanan agak dirasai rakyat negara ini. Berikutan sejumlah besar bajet harian dan bulanan mereka adalah untuk tujuan tersebut. Inflasi ini kadar average purata ya. Urban, rural, semua makanan, bukan makanannya, tapi bagi rakyat kerana 30% daripada pendapatan kita ni adalah untuk makanan. Untuk negara Malaysia lah, untuk setiap. Tapi bagi orang miskin mungkin 60% untuk makanan ya. Bagi negara Malaysia semuanya 30% average purata, 30% perbelanjaan adalah makanan dan minuman. Tapi bagi keluarga miskin mungkin 67% ya. Itu realitinya. Data Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan indeks harga pengguna April 2022 meningkat 2.3% kepada 125.9 berbanding 123.1 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Ini melepasi purata inflasi bagi tempoh Januari 2011 hingga April 2022 iaitu 1.9%. So expensive. Understanding inflation and what it does to your loans and investments. Financial Freedom Series with Uncle Robin. Kali ini mengajak anda untuk bagaimana bersedia menghadapi inflasi. Kenaikan harga barang yang bukan sahaja berlaku di Malaysia turut terjadi di serata dunia dan apakah impak inflasi ini kepada kewangan kita. Sertai Astro Awani Link dalam FFS pada 26 Mei, Khamis jam 9 malam. Daftar sekarang secara percuma di link.astroawani.com. Beberapa kawasan dan laluan di sekitar ibu negara dinaiki air berikutan hujan lebat lebih 2 jam hari ini. Antara kawasan yang dinaiki air ialah Jalan Sultan Azlan Shah, Jalan Imbi, Jalan Sultan Ismail, Bulatan Datuk Kampung Priok dan juga Jalan Duta Mas. Hujan bermula sejak awal pagi dan mulai lebat kira-kira jam 10 pagi. Menurut kenyataan Polis Kuala Lumpur, jalan-jalan yang turut dinaiki air akibat banjir kilat ialah Jalan Ampang, Jalan Kuching, Jalan Raja, Jalan Pudu dan Jalan Maharaja Lela. Namun kesemua jalan-jalan itu boleh dilalui kenderaan ringan dan kenderaan berat. Kejadian banjir kilat seperti ini telah menjadi sinonim dengan penduduk di Lembah Kelang. Setiap kali hujan berterusan, warga di sekitar ibu negara pasti dilanda rasa gusar dan resah jika berlakunya kejadian banjir kilat. Ada yang bimbang untuk memandu kenderaan kerana khuatir akan tersangkut dalam kejadian banjir kilat atau kenderaan mereka ditenggelami air. Semua itu rata-rata berharap kerajaan dan pihak bertanggungjawab dapat melihat kepada isu ini dengan serius dan mengambil tindakan drastik untuk menyelesaikannya. Polis telah menahan 22 individu termasuk pelajar kerana disyaki terlibat dalam pergaduhan di Jalan Elopura, Pusat Bandar Sandakan pada Rabu. Ketua Polis Daerah Sandakan Asisten Komisioner Abdul Fuad Abdul Malik berkata kesemua mereka ditahan di beberapa lokasi di sekitar daerah itu. Menurutnya, kesemua individu itu berusia
14 hingga 18 tahun dan merupakan pelajar dari 3 buah sekolah di sekitar Sandakan. Siasatan awal mendapati pergaduhan itu berpunca daripada salah faham dan kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Abdul Fuad memberitahu kertas siasatan sedang dilengkapkan sebelum dihantar ke Pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Terdahulu, video pelajar bergaduh di tengah jalan raya tular di media sosial sebelum polis membuat siasatan lanjut dan melakukan tangkapan. Universiti Malaysia Terengganu atau UMT menandatangani surat hasrat atau Letter of Intent dengan Pusat Penyelidikan Grantham mengenai perubahan iklim dan alam sekitar Imperial College London bagi menjalin kerjasama penyelidikan dalam bidang perubahan iklim dan alam sekitar. Naib Chancellor UMT Profesor Dato' Dr. Mazlan Abdul Ghaffar berkata, kerjasama yang termetera itu adalah hasil perbincangan semasa kunjungan beliau bersama pegawai UMT ke Pusat Penyelidikan Berkenaan yang bertempat di London pada Isnin. Khadijah International Waqaf Foundation menyelitkan sesi tadabbur Al-Quran bagi menyeimbangkan ilmu keagamaan dengan program kebajikan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Pengerusinya Rohani Muhammad Cahir berkata, pihaknya tertarik dengan Quran Time dan usaha dibawa Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dalam mendidik umat Islam mendalami maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Kerajaan Negeri Sembilan akan bekerjasama dengan pihak swasta bagi menyegerakan pelaksanaan kerja-kerja membersih dan mendalamkan sungai bagi mengatasi masalah banjir kilat di negeri itu. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, perkara tersebut akan dibincangkan dalam mesyuarat pada minggu depan di peringkat jawatan kuasa khas. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan, usia habis atas jalan pakar kemuka 4 cadangan tangani kesesakan di Lembah Kelang. Pendakwah bebas Datuk Ustaz Kazim Ilyas mendedahkan keadaan kesihatannya dalam program Meletop yang bersiaran pada Selasa. Menurut Ustaz Kazim, dia tidak berniat menimbulkan gimik murahan seperti yang didakwa, sebaliknya hanya mahu berkongsi kebenaran tentang situasi terkininya. Ujar Ustaz Kazim, ada beberapa perkara terpaksa disembunyikan daripada pandangan umum. Apatah lagi dengan tanggungjawabnya sebagai pendakwah. Dalam temu bual itu, dia juga secara eksklusif memadamkan solekan demi membuktikan masalah kulit yang sudah bertahun dideritainya. Ustaz Kazim juga memberitahu sudah mendapatkan rawatan pakar, namun belum diizinkan Allah untuk sembuh. Selain masalah kulit, dia juga diuji dengan masalah kesihatan lain, seperti sukar membuang air kecil sehingga terpaksa menjalani pembedahan. Malah mengakui turut berdepan dengan masalah kesihatan yang kebiasaannya dikaitkan dengan ilmu hitam dan sihir. Ustaz Kazim bagaimanapun tidak berputus asa untuk meneruskan kerja-kerja dakwah dan berharap orang ramai turut sama mendoakan kesembuhannya. Laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.